اللهم صل على سيدنا محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada puan-puan yang dihormati sekalian. So insyaAllah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung pada fasal yang terakhir daripada Babut Taharah. Itulah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan fasal haid. Fasal haid dan juga fasal berkenaan dengan nifas. Kalau ikutkan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kebiasaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab haid ini biasanya disekalikan dengan dua bab yang lain, iaitulah bab nifas dan juga bab istihadah. Tetapi disebabkan kitab kita ni ialah sebuah kitab yang ringkas dan kecil, maka pengarang hanya sebutkan tentang bab haid dan juga nifas, iaitu dua darah yang normal bagi seorang wanita. Okey, namun kebiasaannya sebenarnya boleh dikatakan almost, kalau tidak semua pun majoriti daripada perempuan ada yang mengalami masalah yang dipanggil sebagai istihadah. Maka sebab itu penting juga sebenarnya kita belajar bab istihadah. InsyaAllah saya cuba untuk berkongsi secara ringkas bab istihadah. Tetapi puan-puan yang mana ada, dan juga tuan-tuan juga yang mana ada, ibu-ibu dan juga ayah-ayah, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jika ada soalan, ni kita punya sesi hari ini dia memang memerlukan kepada soalan. Kalau tuan-tuan, puan-puan tak tanya soalan, maka saya akan terus baca je lah. Tapi kalau ada soalan, maka kita akan bincang. Kita akan bincang secara panjang dan detail. Kalau tak ada, saya anggap semua dah tahulah. Sebab saya sebenarnya, kalau kita guna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sidna Ustaz Omar kita punya stream tu, insyaAllah saya boleh share slide kan. Saya biasanya pakai slide. Tetapi ialah kekangan kita, dan kita doakan semoga urusan Ustaz Omar kita dimudahkan. Ala kulli hal, tak apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi boleh belajar, tetapi lebih baik benda ni dia praktikal. Okey, benda yang berjadi tiap-tiap hari kan, kepada orang muslimat, jadi pada tiap-tiap bulan. Maka elok kalau puan-puan bertanya soalan. Okey, bertanya soalan. Jadi saya akan jawab insya-Allah. Okey, kalau tak ada kita akan terus masuk bab yang seterusnya lah, iaitu bab solat. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhunil Musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala faslun. Ini satu fasal pada menyatakan tentang haid dan juga nifas. Aqallul haidhi, sekurang-kurang haid itu, yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Maksud di sini ialah apa? Maksudnya ialah 24 jam. Okey, dia lebih mudah untuk kita faham masalah haid, sekurang-kurang haid ini ialah 24 jam. Okey, wa yaumun wa lailatun. Yaumun wa lailatun itu sekurang-kurangnya, dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Okey,
Adapun bagi mazhab Hanafi, dia kata sekurang-kurang haid itu ialah 3 hari. Jadi darah yang kurang daripada 3 hari itu bukan darah haid. Okey, sebab dia berpegang dengan hadis. Tapi hadis tersebut lemah, maka di sisi kita mazhab Syafi'i kita tak pakai hadis tersebut. Okey. Kita pakai athar daripada sahabat dan juga daripada istiqra' imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal dia kata sekurang-kurang haid itu ialah 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya ialah 6 atau 7 hari. Okey, yang ni biasa normal. Even kita orang Malaysia pun biasanya 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyaknya 15 yauman bilayaliha. Yang sebanyak-banyak haid ini ialah 15 hari 5 beserta malam-malamnya. Okey. So maksudnya apa? Minimum satu hari iaitu 24 jam, maksimum 15 hari. Tempoh kebiasaan ni dia sebenarnya dia tidak ada nilai di sisi hukum. Dia hanya menyatakan apa yang berlaku secara adat manusia sahaja. Okey, tetapi signifikan di sudut hukum tak ada. Yang penting dari sudut hukum yang tuan-tuan kena tahu ialah apa? Sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Sebab itu ialah kaedah ataupun syarat-syarat yang akan kita sentiasa gunakan ketika mana berhadapan dengan masalah. Okey. Jadi sebab tu saya bila mengajar, saya akan melatih. Saya suka latih supaya puan-puan ni jadi independen. Jangan bukan tak boleh bertanya ke ustaz, boleh kan, standard lah tu. Kita bukan semua benda kita ingat dan bukan semua benda kita sentiasa faham kan. Ada je masalah-masalah yang kita tak faham dan kita susah nak jawab. Tetapi soalan-soalan basic sepatutnya kita boleh jawab lah, masalah haid nifas ni. Dan dia tak susah sebenarnya puan-puan, dia tak susah. Kita kena ingat sedikit kaedah dan insya-Allah kita boleh jawab. Baik. Jadi saya nak hurai sikit tentang masalah sekurang-kurang haid ni. Okey, sebab ramai orang salah faham. Okey, ramai orang salah faham, maka saya nampak penting untuk kita jabarkan dia, untuk kita detailkan, perincikan tentang masalah ni. Baik. Bila kita sebut sekurang-kurang haid ini sehari semalam 24 jam, maksudnya apa puan-puan? Dia boleh jadi dua keadaan. Okey, dia boleh jadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, ini simple, semua orang faham. Apa dia? Seorang perempuan keluar darah berterusan selama 24 jam. Itu semua orang faham. Okey, itu maka darah itu dihukum darah haid. Contoh macam mana? Contoh seorang perempuan, bagilah nama dia apa? Siti katakan. Minta maaf, sini ada nama Siti ke? Tak ada kot. Tak ada Siti. Okey. So bolehlah guna nama Siti kan. Okey. Jadi katalah Siti ni dia keluar darah pukul 1 tengah hari, 1 petang kan, 1 petang 1 hari bulan. Okey, maka darah dia berkeluar terus keluar sampailah 2 hari bulan 1 petang. Maka darah itu akan dihukumkan sebagai darah haid. Itu maksud sekurang-kurang haid. Okey, dia mesti keluar 24 jam. Okey, ni semua orang faham ni. Okey, boleh Nah, sekarang dia ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua macam mana? Darah ni dia tak keluar berterusan. Dia keluar secara terputus-putus, mutaqatti', secara terpisah-terpisah. Okey, terputus-terputus. Contoh macam mana? Contoh, dia mula keluar darah 8 pagi. Sampailah 8 malam berhenti. 8 malam berhenti. Tak keluar. Besok pukul 1 petang baru keluar balik. Sampai pukul 5 petang. Lepas tu berhenti. Lepas tu berhenti sampai lusa. Lusa keluar, baru keluar balik. Pukul 3 petang. Contoh. Ni contoh je ni. Maka darah yang terputus-terputus ini juga boleh dihukum haid dengan syarat himpunan darah tersebut mesti 24 jam juga. Okey. Himpunan darah tu mesti 24 jam. So macam mana? So kita kena kira lah. Hari pertama berapa jam? 8 sampai 8, 12 jam. Okey lah. Hari kedua daripada pukul berapa tadi? Pukul 1 kan? 1 petang sampai 5 petang. So berapa? 2, 3, 4, 5. 4 jam. So 12 sampai 4 baru 16. So belum boleh hukum haid lagi. Maka dia kena qada lah semayang-semayang yang dia tinggal ketika itu. Kemudian esok harinya keluar lagi. Tengok pula berapa jam keluar. So kalaulah semua darah yang keluar within 15 hari, kan? Within 15 hari daripada permulaan keluar tu, cukup himpunan darahnya 24 jam, maka ketika itu kita kata semua darah itu ialah darah haid.
Darah haid beserta dengan waktu yang tak keluar darah. Yang ni yang ramai orang tak faham. Okey, ramai orang yang dia keliru. Baik. Apa signifikan terhadap masalah ni tuan-tuan? Dia ada beberapa masalah, beberapa perkara yang kita perlu fahami. Pertama, waktu yang tak keluar darah itu dia kena buat apa? Tu. Contoh, kita ambil yang hari pertama tadilah. Contoh yang saya bagi tadi, hari pertama keluar 8 pagi sampai 8 malam kan? Okey. 8 malam darah dah tak keluar. So, apa dia kena buat pukul 8 tu? Agak lah. Sebab apa? Sebab apa kena semayang? Sebab darah tak keluar. Okay, darah dia tidak keluar, maka dia wajib semayang. Besok, tapi ustaz, besok kan keluar balik. Ya, esok cerita esok. Hari ni kita tak tahu lagi besok akan keluar ke tidak, maka kita beramal dengan zahir. Ni kita kaedah fiqah tuan-tuan, kita tak pakai kaedah ahli nujum. Ahli nujum pak belalang, iyalah dia boleh tahu esok nak jadi apa. Kan, tapi kita ni hukum syarak, kita tak ikut apa yang ahli nujum ni. Kita ikut apa? Kita ikut pandangan zahir. Zahirnya kita tengok darah tak ada. Bila darah tak ada, maka kita wajib berhenti, wajib mulakan ibadah kita balik. Macam tu cara dia. Okey, boleh faham? Itu dia punya maksud dia. Waktu darah keluar balik, dia kena berhentilah daripada ibadah dia. Okey. Soalan yang seterusnya yang kita kena faham, apa dia? Pukul 8 tu dia kena mandi wajib ke tak? Cuba perempuan jawab. Dia kena mandi wajib ke tak? Saya saja nak tanya soalan ni. Biasanya saya memang suka tanya soalan lah masalah haid ni. Tapi ni macam ni saya tanya soalan terus hilang berapa orang kan. Tak apalah. Okey, cuba perempuan, cuba yang mana yang ada lah ni. Yang mana yang ada ni cuba jawab. Kan? Darah dia tu dia kena mandi wajib ke tak? Pukul 8 tu. Kan dia kena semayang. Kita sebut tadi dia kena semayang. Soalan seterusnya, dia wajib mandi ataupun tidak? Bismillah. Cuba jawab perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang respon? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada. Kena mandi. Okey, Puan Faridah kata kena mandi. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain ke? Selain Puan Faridah? Ni ramai orang ni. Cuba jawab. La ilaha illallah. Dia malam-malam tu dia dah slow kan nak menjawab soalan. Malam-malam pun kena exam juga dengan ustaz ni kan. Saya sajalah tuan-tuan, supaya ni harus mandi wajib Dah dapat siaran dah. Tadi putus. Oh, tadi putus. Oh, gitu patut ramai keluar. Oh, saya punya salah tu. Ayuh. Oh, patutlah. Oh, okey. Saya nampak tadi ada masalah sikit tadi dekat stream metrik ni. Okey, tak apalah, tak apa. Khair insya-Allah. Okey, saya ulang balik soalan saya. Okey. Boleh saya ulang balik soalan. Oh, tadi terputus kan? Saya minta maaf, mungkin internet saya lah tu. Kan saya tak perasan. Okey, macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan saya bagi contoh tadi. Contoh seorang perempuan dia keluar darah terputus-terputus. Contoh hari pertama dia keluar darah pukul 8 pagi sampai 8 malam. Okey, kan kita kata tadi, saya sebut tadi 8 malam tu dia wajib solat. Dia wajib solat sebab apa? Darah dah berhenti. Okey, darah dah berhenti. Persoalannya ialah dia kena mandi wajib atau tak? Okey, Tuan Hardi kata wajib. Puan Maryam kata harus. Harus Puan Faridah kata kena mandi. Okey, yang lain? Cuba jawab sikit. Dia wajib mandi ke tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib mandi ke tak? Ada lagi jawapan? Tak ada dah. Terputus lagi ke?
Tak. Wajib mandi. Puan Nurizan kata wajib mandi. Okey. Puan Baidah, Puan Baidah Zaira, Baidah ke Baidah ni? Bolehlah mana-mana kena mandi ke tak? Tu soalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apalah, saya jawablah Saya jawab. Jawapannya tak wajib mandi. Okey, jawapannya tidak wajib mandi. Kenapa? Tu puan-puan kena tanya. Kenapa tak wajib mandi, Ustaz? Jawapannya mudah saja. Dah, Puan Baidah tak wajib mandi. Sebab apa? Belum berhenti lepas 24 jam. Kan saya kata 8 pagi sampai 8 malam, kan baru 12 jam. Jadi darah yang selama 12 jam masih belum boleh dihukum sebagai darah haid. Jadi dia tak wajib mandi. Sebab dia bila dah berhenti, ni belum cukup 24 jam lagi. Maka ketika itu dia hanya hukum sebagai darah kerana belum dihukum haid. Ya, Puan Mazlan. Okay. Dia belum boleh dihukum haid. Okay. So sebab apa? Dia dikira darah istihadah lah. Darah fasad nama dia, ataupun darah istihadah. Boleh? So kena faham benda tu. Ramai orang silap masalah ni. Dia silap. Dia ingat semua bila keluar darah je kena mandi. Belum. Tengok dulu darah itu dah cukup syarat haid ke belum. Kalau dah cukup syarat haid, barulah kita mandi. Kalau tak cukup lagi, macam mana nak mandi? Bukanlah tak boleh mandi, boleh. Tetapi syarat tak wajibkan. Jangan kata wajib mandi. Tak. Dia tak wajib mandi. Okay. Dia bolehlah nak mandi kan. Nak mandi membersihkan diri. Dia nak mandi malam kan, balik daripada kerja. Bolehlah mandi, tak ada masalah. Tetapi wajib mandi dengan nama mandi wajib itu tidak ada. Okay. Tidak diwajibkan. Sebab apa? Sebab dia wajib mandi sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni ada 6 perkara je. Sebab haid, nifas. Kan. Sebab keluar darah haid, keluar nifas. Kan. Sebab salin. Jadi darah fasad bukan tidak termasuk daripada perkara yang mewajibkan seorang perempuan itu mandi wajib. Jadi dia tak perlu mandi. Okey, dia tidak perlu mandi wajib. Boleh? Selesai. Okey. Tu sedikitlah tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi nak bicara tentang masalah ni. Tapi saya tengok tak ada soalan, so saya terus jelah baca. Aqallu tuhri baina haidatain 15 yawman. Ini wajib faham tuan-tuan. Ini wajib hafal dan wajib faham. Sebab ini pun ramai orang tak tahu. Apa dia? Sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya arba'atun wa 20 yawman, 24 hari, atau salasatun wa 20 yawman, ataupun 23 hari. Okey. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Maksudnya apa? Orang perempuan ni dia boleh suci setahun suci, boleh. Tak keluar haid selama-lamanya pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Daripada dia lahir sampailah dia wafat, dia meninggal, tidak pernah keluar darah haid sekalipun. Boleh tak? Boleh. Jadi masalah suci ni, dia tidak ada haid maksimum. Tak ada. Dia ada haid minimum antara dua haid, tetapi dia tidak ada had maksimum. Okey? Selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan suci antara dua haid ini sebenarnya penting. Dan sebenarnya ramai tak faham. Okey, ramai yang tak faham. Tapi tak apalah. Okey. Sebab kalau saya nak fahamkan pun saya perlu melukis, tuan-tuan. Saya perlu melukis. Saya nak melukis. Saya biasanya mengajar ni, saya jarang pakai Facebook. Adalah, memang ada je mengajar Facebook page, Facebook kan. Tapi benda-benda fiqah, terutama bab haid ni, saya biasanya mengajar pakai Zoom lah. Supaya saya boleh lukis-lukis kan dekat whiteboard dan sebagainya. Barulah orang nampak. Okey, kalau tidak orang tak nampak. Dia nak kira-kira semua tu kan. Dia sebab masalah haid ni banyak kena kira lah. Banyak kena kira. Tapi dia simple matematik. Jangan risau. Dia bukannya macam AdMath tuan-tuan. AdMath tak faham-faham kan. Ini simple matematik je. Matematik tambah tolak je. Cuma kena ingat formula hukum tu. Itu saja yang payah sedikit. Tapi tak susah lah kalau kita ulang-ulang 100 kali ulang. InsyaAllah ingat. Kan, saya yang laki yang tak ada darah ni pun boleh faham kan. Puan-puan apatah lagi. Okey, itu lebih patutlah lebih faham. Okey. Aqallu nifas. Okey, selesailah masalah haid. Tetapi ingat ada 3 benda yang puan-puan kena ingat. Nak hukumkan sesuatu darah itu ialah darah haid. Pertama, sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi kalau tak cukup 24 jam, maka kita tak hukum dia haid. Walaupun dia keluar darah banyak, merah, pekat,
kan, keluar tu banyak kan. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, adakah dikira haid? Kalau dia tak cukup 24 jam tak kira juga. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa? Sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. Lebih daripada tu dihukum istihadah juga. Okey, dihukum istihadah. Okey. Dan yang ketiga, suci antara dua haid ialah 15 hari. Yang ni tiga benda yang puan-puan kena ingat. InsyaAllah nanti kita ada masa kita akan belajar bab ni secara khusus. Dia ada kitab khusus puan-puan. Para ulama' ni, bila para ulama' kita ni, macam saya sebut hari tu kan, ulama' kita ni bila dia ada masalah yang susah, dia akan karang kitab khusus kan, sesuatu masalah tu. So antara yang dia karang khusus ialah masalah haid ni. Soalan daripada Umi kita, ada ke wanita lain selain Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha yang tidak pernah kedatangan haid? Wallahu alam, saya tak tahu. Yang riwayat yang sampai ke kita antaranya ialah yang dikatakan tidak pernah ada haid ialah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, selain daripada beliau tidak ada riwayat lah. Mungkin ada, cuma kita tak tahulah. Orang zaman sekarang pun boleh jadi ada je yang tak ada haid langsung. Sebab itu dibahaskan masalah perempuan yang tak ada haid ni dalam kitab kan. Masalah perempuan yang tak pernah kedatangan haid, macam mana dia punya iddah dia kan. Iddah dia. So masalah tu kan dibincangkan dalam Quran dan juga dalam kitab fiqh. So maksudnya ada possibilities lah. Possibilities seorang perempuan tak keluar haid, tapi tak normal lah. Selain daripada Sayyidatina Fatimah alaihi salam radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak kata kita kata tak normal lah, tak sihat lah, kan, tak keluar haid. Tapi untuk Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, beliau ni orang yang masya-Allah lah, Allah Taala bersihkan, al-batul, maksudnya orang yang tak pernah tinggal ibadah kan. Salin-salin terus semayang kan. Tu lainlah kan maqam dia di sisi Allah Taala. Ialah penghulu orang perempuan di dalam syurga kan. So mestilah kedudukan dia tu tinggi. Okey. Selesai. Aqallun nifas. Sekarang kita masuk nifas. Aqallun nifas majjatun. Sekurang-kurang nifas ialah apa? Majjah. Majjah ni apa? Ialah sekali semburan darah. Dia sekali je keluar. Faham? Maksudnya keluar baby, dengan keluar baby tu lepas tu keluar darah. Faham? Sekali je. Itu nama dia nifas. Okey, sekurang-kurang nifas. Jadi sekurang-kurang nifas dia tidak menyebabkan perempuan itu kena tinggal semayang. Tak. Berbeza dengan sekurang-kurang haid. Dia akan at least akan ada 5 waktu yang akan dia tinggal kan. Tapi sekali nifas tak ada waktu solat lah yang dia tinggal. Kalau yang sekurang-kurang. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya arba'una yawman, 40 hari. Yang ni yang orang Melayu kita selalu pakai ni, 40 hari. Sebenarnya orang Melayu kita tak sampai pun 40 hari. Kan, kalau betul-betul darah dia continuous tak berhenti-berhenti, boleh kata secara normal lah orang Melayu kita tak sampai pun 40 hari. Okey, sebab kalau kita kata darah dia 6-7 hari, biasanya dia takkan lebih daripada 30 hari. Kita boleh kira sebenarnya puan-puan, kita boleh kira sebenarnya berapa lama kita akan nifas. Ni dalam kitab besar-besar disebutkan lah. Okey, disebutkan. Jadi dan wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyak nifas apa dia? Situna yauman, 60 hari. Jadi nifas sekurang-kurangnya ialah satu majah atau satu lahzah, satu saat atau satu detik ataupun sekali keluar, sekali semburan, dan biasanya 40 dan sebanyak-banyaknya 60. Lebih dari 60, kalau continuous hari 60 dan 61, maka darah yang keluar ketika hari ke-61 itu ialah darah istihadah. Jadi dia akan dibincangkan dalam masalah istihadah. Okey, now sekarang macam saya sebut tadi, saya akan cerita masalah istihadah sedikit. Walaupun tak ada dalam kitab kita, tapi saya nampak benda tu dia penting. Okey, benda tu penting, so saya sebutlah sikit. Baik, istihadah ni apa puan-puan? Istihadah ni ialah darah yang keluar pada waktu yang tidak pada waktu yang lebih daripada waktu maksimum haid, dan darah yang keluar pada waktu yang maksimum keluar nifas. Okey. Jadi itu ialah darah istihadah. Jadi darah istihadah ni dia ialah darah penyakit. Tetapi ramai orang salah faham. Okey, salah faham macam mana macam ni?
Nifas ni istihadah ni dia ada 7 jenis perempuan yang beristihadah. Dia ada 7 kategori. Okey, dia ada 7 kategori. Tapi perempuan ingat 4 pun dah okey dah. Perempuan ingat 4 pun dah okey. Dia ada 7, tapi perempuan ingat 4 pun dah selesai. Dah cukup lah, bagi saya dah cukup. Apa dia? Pertama macam ni. Perempuan yang istihadah ni dia boleh bahagi 2. Okey. Perempuan cuba buat mind map lah. Cuba buat mind map. Cuba buat peta minda. Okey, tulis dulu. Perempuan yang beristihadah ataupun istihadah lah, tak kisahlah mustahadah ke, perempuan yang beristihadah ke, boleh berlaku. Okey, tulis sekejap. Tulis. Dah tulis dah? Tulis. Okey. Kalau tak sempat tulis pun tak apa, satgi nanti besok ke rewind balik video ni, tengok dia punya video ni balik. Apa yang saya sebut ni. Okey. Jadi first tulis istihadah. Bahagi 2. Pecah, buat 2 line kan. Satu ialah perempuan yang pertama kali datang haid. Yang kedua, perempuan yang dah ada adat haid. So ada 2 jenis perempuan yang beristihadah. Pertama, yang first time. Dia first time je datang haid dah terus kena istihadah. Tu maksud dia. Okey. Yang kedua ialah dah pernah datang darah sebelum ni, datang haid sebelum ni. Barulah lepas tu dia datang istihadah. Okey. So 2 ni. 2 ini pula boleh pecah 2 lagi di bawah dia. Okey. Orang yang first time datang haid boleh pecah 2. Apa dia? Dia boleh beza sifat darah dia ataupun tak boleh beza. Tu maksud dia. Okey. So 2. Sama juga dengan orang yang dah ada adat tadi ni, dah pernah datang haid, dia pun boleh pecah 2. Sama ada dia dia boleh beza sifat darah dia ataupun tak boleh beza sifat darah dia. Okey. So nampak tak perempuan? Itulah pembahagian 4 jenis orang perempuan yang didatangi istihadah. So perempuan faham 4 ni pun cukup dah. Perempuan faham 4 ni pun cukup. Baik. Kekeliruan sedikit tentang masalah istihadah yang saya nak highlight pada malam ni apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ni. Masalah apa? Masalah ni. Sekejap Okey, macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katalah ada seorang perempuan, dia keluar darah lebih 16 hari, lebih 15 hari. Maksudnya hari ke-16, ke-17 keluar lagi. Okey. Biasa yang saya jumpa perempuan, kalau saya tanya, kalau saya tanya perempuan lah, ni ada 25 orang ni kan, yang sedang menonton ni. Okey, saya tak tahu 25, 23. Nak start tanya soalan je makin kurang orang kan. Okey, tak apalah. Okey, saya nak tanyalah siapa yang ada lah yang dari awal kan. Okey, katalah seorang perempuan ni dia keluar darah selama 18 hari. Okey. Soalan saya, berapa hari ke haid dia? Ambil 20 lah, 18 susah kan, 20 hari. Ambil 20 hari. Berapa hari ke haid dia? Soalan ni. Cuba jawab. Berdasarkan apa yang perempuan dah faham sebelum ni, belajar sebelum ni, berapa hari haid dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba jawab perempuan. Kita nak tengok sikit respon, supaya tak tidur lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 15 hari. Okey, Puan Norizan kata 15 hari. Bagus. Yang lain? 15 hari haid, 5 hari istihadah. Okey. Atikah Anas 15 hari. Nur Fifiana 15 hari. Okey. Sakinah Adna 15 hari. Okey, lagi. Ada lagi jawapan lain? Ada lagi yang nak menjawab? Bagus InsyaAllah. Okeylah. Tak tidur lah tu maksudnya. Okey. Ada lagi jawapan? Puan Mariam 15 juga. Okey. Alright, baik. Perempuan, ni saya terpaksa kecewakan perempuan malam ni. Siapa yang jawab 15 hari, guru saya dia kata apa? Yang jawab 15 ni, siapa yang jawab 15, inilah khurafat orang Melayu. Dia ialah khurafat orang Melayu. Tak betul jawapan tu. Tak betul. Okey. Tak betul. Minta maaf lah terpaksa mengecewakan perempuan. Okey, jadi jawapannya apa? Jawapannya macam ni.
puan-puan bila ada orang datang soalan, tanya datang kepada puan-puan tanya soalan. Dia datang masalah apa? Darah dia keluar lebih 15 hari. Okey, kita tak boleh terus cakap okey 15 hari itu haid, yang lebih tu semua baru istihadah. Tak. Salah besar kalau jawab macam tu. Okey, salah besar. Salah yang fatal, dan boleh menyebabkan orang itu berdosa besar sebab dia akan ada ibadah yang dia tinggal dengan sengaja. Okey, ni masalah besar ni, yang mana dengan sebab tak faham masalah ni lah, bila saya mengajar ni ada sahabat-sahabat ibu-ibu kita ni yang mana kena qada beribu-ribu solat. Kan kesian lah, saya kesian, tapi saya nak buat macam mana kan, ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena terangkan. Okey, baik, perempuan macam ni. Katakan ada orang perempuan, dia datang kepada Siti lah, Siti tadi kan, kita bagi nama dia Siti. Siti datang kat perempuan, Siti tanya perempuan, kak kan, mak, ustazah, Siti ni ada masalah ni. Masalah apa Siti? Siti datang darah 20 hari. Baik, jangan terus cakap 15 hari tu haid, lagi 5 hari istihadah. Kalau siapa terus jawab macam tu, maka jawapannya salah. Okey, salah. Tak betul. Tak betul. Dia bukan kurang tepat, memang tak betul terus. Dia boleh jadilah betul, tapi normally tak betul. Normally tak betul. Okey, rare sangatlah kalau betul. Rare sangat. Baik, apa yang kita sebenarnya kena buat? Baik, jawapannya macam ni. Puan-puan kena tanya balik kat Siti tu. Okey, Siti macam ni. Akak nak tanya dulu. Siti boleh beza tak sifat darah Siti ni? Kan ingat tadi tak saya bahagikan, ada dua jenis orang perempuan. Satu yang pertama kali, yang kedua yang dah ada adat. Kemudian dua-dua tu sama ada boleh beza tak atau tak boleh beza. Jadi kita kena tanya kat dia, boleh beza atau tak boleh beza. Ataupun tanya kat dia lah, dia ni boleh juga tanya kat dia first time ke ataupun dah ada adat. Okey, katalah Siti ni dia dah biasa dah keluar darah. Okey, kita tanya soalan kedua kat dia, Siti boleh beza tak sifat darah? Kalau Siti kata, oh boleh kak, saya nampak darah saya ada warna hitam, ada warna merah. Saya nampak awal 5 hari awal tu warna hitam 5 hari. Selebihnya dari hari ke-6 sampailah sekarang hari ke-20 semuanya warna merah. Ketika itu Siti punya haid hanyalah 5 hari puan-puan. 5 hari sahaja. Bermula hari ke-6 sampai hari ke-20 semuanya dikira istihadah. Maksudnya apa? Sebenarnya pada hari ke-16 dia dah kena mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu dia dah kena hukum diri dia ni. Berapa hari sebenarnya yang haid dalam 15 hari tu. Jadi dalam masalah Siti ni tadi, haid dia hanya 5 hari. Hari ke-6 sampai hari ke-15 dia wajib qada balik semua solat yang dia dah tinggalkan. Ni masalah. Jadi kalau puan-puan kata dia punya haid dia 15 hari, maksudnya puan-puan dah suruh dia tinggal 10 hari punya sembahyang tu. Dan dia tak qada sampai meninggal. Apa dia nak jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti? Ni masalah, bahaya ni. Okey, ramai orang salah faham masalah ni. Okey, sebab tu benda ni kenapa saya tulis buku kan, saya terus mengajar masalah ni. Okey, dan cuma sedihnya ramai orang tak percayalah ustaz boleh mengajar kan. Tu banyak orang tak percayalah ustaz boleh mengajar bab haid ni kan. So tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi masalahnya ramai yang keliru lah masalah ni. Okey, dia ni bukan fatrah naqah, tak. Dia kita kira masalah di sini dia darah dia continuous. Fatrah dan naqah ni kalau darah tu berhenti, baru ada cerita fatrah dan naqah. Dalam masalah ni dia tidak darah tak berhenti, darah tu keluar. Betul ke ustaz? Apa yang betulnya? Apa yang betul Puan Mariam? Okey, jadi macam tu. Dia kena ikut dia punya tamyiz dia, pembezaan sifat darah. Okey, kalau dia kata oh lama tak ingatlah, satu, ataupun dia kata oh darah semua warna sama, saya tak boleh nak beza, ataupun dia nampak beza tetapi tak cukup syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz ni ada 4, syarat pembezaan ni ada 4. Saya tak nak bagi benda tu dalam ni sebab dalam kitab kita tak ada kan. Yang tu puan-puan kena belajar advance lah. Carilah guru-guru yang boleh ajar, puan-puan sepatut belajarlah. Saya just bagi jalan je ni. Okey, saya nak bagi tahu yang ada benda yang perempuan tak tahu.
So kena pergi belajar. Mungkin umi kita boleh ajar ke, nampak macam tahu sikit tu kan. Sebut fatrah naqah tu maksudnya dah pernah belajar lah. Maksudnya dah pernah belajar. Okay. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia kata macam tu, maka ketika itu kita akan tanya dia, okay, Siti ni pertama kali datang haid ataupun dah ada adat? Kan kita sebut tadi Siti ni dah ada adat. Okay, dah ada adat senang. Kita tanya dia, ingat tak adat? Dia kata ingat. Maka kalau ingat adat pada masa dan tempoh dia, maka kita kata ikut adat. So kalau dia kata adat dia 7 hari, maka haid dia hanyalah 7 hari. Bermula hari ke-8 sampai hari ke-15 ialah dikira istihadah. Dia wajib qada balik. Solat dia dari mula hari ke-8 sampailah hari ke-15. So berapa hari? 7 hari. 7 hari tu wajib qada. Jadi ini yang masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ramai orang perempuan tak faham. Ramai orang perempuan keliru. Dulu mak cakap 1 minggu je darah haid, tak betul lah. Tak betul. Okey, kita kata darah haid maksimum ialah 15 hari. Kan? Kalau dia cakap, mak cakap 1 minggu je darah haid, itu dengan maksud kata kebiasaan, betul. Tapi kalau Puan Maryam cakap darah haid tu maksimum seminggu je, lebih daripada tu bukan haid, itu tak betul lah. Kita kata maksimum 15 hari. Kita kata maksimumnya 15 hari. Okey, cuma sekarang ni kita cerita sebab masalah istihadah. Masalah istihadah. Jadi bila masalah istihadah, darah tu bersambung dari hari ke-15 ke hari ke-16, maka kita tahu bahawasanya bukan semua yang 15 hari sebelum tu ialah darah haid. Itu point dia. Jadi kita kena semak, kita kena check dia punya pembezaan dia. Alright, boleh so itu detail sikit lah perempuan. Saya bagi hint sikit supaya kesedaran kepada semua bahawasanya kita kena belajar lah. Daripada jawapan-jawapan tadi semua salah kan. Jadi maksudnya perempuan mesti kena belajar lah masalah haid ni dengan lebih detail. Tu je saya nak bagi tu, supaya kita ni tidak tertipu dengan diri kita. Sebab ramai orang perempuan ingat, saya orang perempuan, saya tahulah masalah haid ni kan, saya tak payah belajar. Saya nak bagi tahu itu bahawasanya tak betul lah kalau faham macam tu. Still kena belajar. Saya sendiri mengajar family saya, mak saya makcik-makcik saya semua, nenek saya sendiri saya ajar masalah haid ni. Walaupun ada yang kebanyakannya dah menopause lah kan, tapi saya ajar juga supaya tu jadi kesedaran lah. Kot-kot kalau ada benda yang dia kena qada zaman-zaman dulu kan, at least dia ada tahulah dia kena qada tu. Okey, baik, selesai. Okey, jadi kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya terus je lah baca bab solat ni. Saya akan baca sambil-sambil tu saya akan check lah soalan puan-puan, kalau ada lah. Kalau tak ada, kita terus je bahas bab yang kedua. Baik, bab kedua solat. Fasal yang pertama membincangkan tentang keuzuran orang yang meninggalkan solat ketika itu tidak berdosa. Maksudnya kalau dia tinggal solat ni hukum dia wajib kan, kecuali orang yang ada mani', penghalang. Maka selain daripada orang yang ada mani', dia wajib solat. Tidak ada satu sebab pun yang menyebabkan orang tidak wajib solat. Tak ada. Dia tengah perang ke, dia tengah apa, dia semua wajib solat. Kan? Dia tengah duduk dalam ICU pun, kalau dia ada consciousness, dia ada kesedaran, dia wajib semayang juga. Semayang cara dia lah, tengah baring kan, dengan hati ke, dengan kelipan mata ke, tak kisah. Yang penting dia solat. Okey. Tapi ada dua orang yang diuzurkan daripada solat. Maksudnya kalau dia tak solat, dia tak berdosa. Cuma dia wajib qada juga. Dia wajib qada. Siapa dia? Faslun. A'dzarus solat ithnan. Fasal. Keuzuran bagi solat ada dua. Okey. Yang pertama, an-naumu, tidur. Tidur yang macam mana ni? Tengok nota kaki itulah. Dia baca. Tidur yang menyebabkan seseorang yang meninggalkan solat kerananya tidak berdosa adalah apabila seseorang tidur sebelum masuk waktu solat, lalu dia tersedar daripada tidurnya setelah waktu solat luput. Ni biasanya subuh lah. Subuh kan, dia tidur pukul 4, bangun pukul 8. Okey. Atau apabila seseorang tidur setelah masuk waktu solat dalam keadaan dia beranggapan dia akan terbangun sebelum waktu solat luput. Ataupun kita tidur waktu zuhur, kita ngantuk sangat ni kan, awal waktu zuhur tu kita tidur. Okey, awal waktu zuhur tu kita tidur.
Kita anggap okey lah, tak apalah, pukul 3 lagi saya bangun lah kan. Pukul 3, pukul 1 tu dia tidur. 3 ke 4 saya bangun lah. Habis waktu kan 4.30 kan. Saya pukul 4 saya semayang lah. Tengok-tengok bila dia bangun, rupanya dah pukul 5. Okay. Jadi ini dikira tidak berdosa. Maka sesiapa yang berada dalam dua situasi ini diwajibkan mengqadha solatnya pada bila-bila waktu sahaja tanpa diwajibkan bersegera, sebab dia diuzurkan, dia termasuk ma'zur. Adapun seseorang yang tidur setelah masuk waktu solat dalam keadaan dia beranggapan yang dia tidak akan mampu terjaga sebelum waktu solat tersebut luput, dia berdosa kerana tidur dan berdosa juga kerana meninggalkan solat. Bahkan dia wajib mengqadha solatnya serta-merta setelah dia terjaga daripada tidurnya. Okey, setelah dia bangun daripada tidur, dia kena terus qadha. Sebab apa? Ketika itu tidurnya itu tidak dimaafkan. Okey, tidurnya itu tidak dimaafkan. Okey, selesai. Yang kedua, kelupaan. Nisyan, wan nisyanu, lupa. Kelupaan yang dimaksudkan di sini adalah kelupaan yang bukan disebabkan perbuatan yang haram. Maka sekiranya seseorang setelah masuk waktu solat berjudi sehingga dia terlupa menunaikan solat, selain berdosa kerana berjudi, dia juga berdosa kerana meninggalkan solat sekalipun dia terlupa kerana kelupaan yang berlaku berpunca daripada perbuatan yang haram. Tapi kalau lupa tu benda yang bukan haram, contoh macam ni. Ni pernah berlaku, saya sendiri pernah berlaku. Dulu waktu zaman kerja, saya biasanya sebelum balik saya solat asar dulu kan. Jadi adalah 2-3 ketika tu kita terus balik kan. Kita balik awal, naik bawa kereta, jadi kita balik awal lah. Biasa naik train kan, naik saya pergi kerja naik train, saya naik komuter. Jadi biasa sebelum balik tu solat dululah, sebab kat komuter tu kita tak tahulah, entah lepas maghrib pun sampai kan. Jadi kita solat dulu asar. Jadi tapi ada kadang-kadang kita bawa kereta sebab ada hal apa-apa, kita bawa kereta pergi. Jadi bila bawa kereta balik awal, sebelum asar dah balik dah kan, sebelum asar dah balik pukul 4 kan. Saya masuk, biasa kalau naik kereta masuk pukul 7, jadi kalau masuk pukul 7 boleh balik pukul 4. Jadi ketika itu bila balik pukul 4, balik rumah kita relax lah, sebab dalam subconscious mind kita, kita bila balik rumah kita dah biasanya dah habis solat, dah solat dah. Jadi bila jadi macam tu, kita tak perasan, kita lupa yang kita tak solat lagi. Ni masalah ni. Okey. Besok baru teringat, lupa. Rasa tak sedap biasanya macam tu lah. Dia rasa apa tak buat lagi ni kan? Apa tak buat lagi? Tengok-tengok, la ilaha illallah, tak solat lagi. Jadi ketika itu dimaafkan. Okey, ketika itu dimaafkan. Tapi kalau lalai tadi sebab buat benda haram, ataupun bukan buat benda yang makruh lah. Contoh buat benda makruh apa dia? Main chess. Kita dalam mazhab Syafi'i hukum dia makruh lah. Dan main chess hukum makruh. Saya main dulu zaman sekolah dulu, wakil sekolah kan. Okey, tapi tak adalah kita lupa semayang. Tu tak adalah. Kita semayang kan. Tapi ini main chess sampai lupa kan. Sampai lupa semayang. Sebab main chess ni lama puan-puan. Kalau jenis tak pakai jam tu, kira 3-4 jam tu standard lah. Main chess ni satu game je kan 3-4 jam. Kalau yang memang formal peringkat negeri tu memang 3 jam lah. Sejam setengah kita punya masa, 1 jam setengah kita punya opponent kan. Tu standard lah. Tapi kalau tournament kecil-kecil ni setengah jam je, 20 minit, setengah jam kan. So dalam 40 minit atau sejam lah. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dengan sebab itu menyebabkan kita lupa semayang, ketika itu haram lah. Ketika itu tak dimaafkan. Sebab apa? Buat benda yang makruh. Itu pun tak dimaafkan. Dalam contoh yang dibagi ni benda yang haram kan, of course lagi tak maaf. Benda makruh pun tak maaf juga. Okey, selesai. Faslun, ini fasal berkenaan dengan syurutus solah, syarat-syarat sah bagi solat. Okey. Okey, panjang ni puan-puan. Nak cerita ni panjang. Tak apalah, kita baca jugalah. Sebab nanti nak cerita pasal rukun solat pula kan. So kita baca. Kita ada masa sikit lagi, 15 minit lagi. So kita baca insya-Allah, boleh Baik. Syurutus solah samanya. Syarat-syarat sah sembahyang ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain. Okey, bersuci daripada 2 hadas. Maksudnya hadas kecil dan hadas besar. Nanti dia akan sebutlah kat bawah tu ahdatsu ithnan. Okey, dia akan sebut kat bawah. Tak apa. Kita sebut dulu hadas suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Yang kedua, wat-taharatu, dan suci, anil najasati, daripada najis yang tidak dimaafkan, fi thawbi, pada pakaian, wal badani, pada badan, wal makani, pada tempat solat. Okey. Tempat solat tu maksudnya apa? Maksudnya ialah tempat yang kita punya anggota badan kena. Kalau tempat tu anggota badan kita tak kena kat tempat tu, contoh kita sujud, kat tengah-tengah ni ada bangkai. Tapi kita tak bersentuh, pakaian kita tak kena, kita punya anggota badan pun tak kena. Okey, jadi yang tu dia tidak batal kan. Maksudnya masih lagi menepati syarat. Maksud syarat ni ialah suci tu, maksudnya yang bersentuh, anggota kita bersentuh atau pakaian kita bersentuh dengan tempat tersebut. Jadi yang tu kena suci. Wasatrul aurah, dan menutup aurat. Nanti kat bawah dia akan cerita lagi macam mana yang dikatakan tutup aurat tu. Mana kadar dia. Tutup aurat dari sudut sah semayang. Sebab aurat ni ada 3. Aurat ni ada 3 ataupun mudah ada 2 lah. Ada 2. Okey, satu aurat dalam solat, yang kedua aurat di luar solat. Okey, dia ada 2. Nanti dalam ni dia akan sebutlah. Dekat bawah tu nanti dia akan sebut masalah aurat ni. Yang ketiga, yang keberapa dah ni? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni dia syarat perempuan Dia syarat. Sebab tu kita kata masalah orang yang solat atas train, orang yang solat dalam bas, orang yang solat atas kapal terbang, biasanya solat dia kita panggil solat hormat waktu. Sebab apa? Sebab dia tidak mendapatkan syarat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jaranglah, even orang yang pergi Mekah pun, kita confirm ke kita punya flight tu mengarah ke Kaabah. Sebab flight kita tu pergi ke Jeddah, mana ada dia pergi ke Mekah, mana ada. Kan dia pergi sama ada ke Madinah ataupun ke Jeddah. Jadi posisi kapal terbang tu dia bukan mengarah ke Kaabah pun. Jadi kita memang tak menghadap ke kiblat. Jadi solat ketika itu dikira solat hormat waktu. Walaupun kita berwuduk dan sebagainya, betul sah kan. Kita dah ambil wuduk, kita boleh solat duduk, tak ada masalah kan. Sebab masyaqqah, susah. Tetapi kiblat mesti kena menghadap. Jadi kalau beralih maka tak sah. Jadi kita dikira solat hormat waktu saja ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab, kita kena qada bila turun nanti. Tu point dia. Kena qada balik lah. Kena qada. Boleh? Wa dukhulul waqti. Dan masuk waktu. Tak boleh semayang sebelum masuk waktu, tuan-puan. Kena tahulah waktu semayang ni. Nanti dia akan sebut di belakang lepas bab rukun solat, dia akan cerita tentang waktu solat. Okey. Maghrib bila, zuhur bila, asar bila dan sebagainya lah. Semua dia akan cerita bila waktu-waktu tu. So kena solat bila dalam waktu. Kalau solat di luar waktu, hukum dia berdosa sebelum dan selepas. Awal daripada waktu pun haram, selepas daripada waktu pun haram. Kan, lambat daripada waktunya pun haram. Walaupun ada sebahagian. Kan, sebahagian daripada solat kita tu terkeluar daripada waktu dia, hukum dia dosa besar kalau tak ada uzur. Okey, kalau tak ada keuzuran. Okey. Selesai. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui akan kefarduannya. Kita tahu akan kefarduan solat ni. Kalau kita tak tahu kefarduan solat itu, maka ketika itu walaupun kita solat tu tak sah. Dan bahkan kalau ada orang tu dia mengatakan bahawa solat ni tak wajib. Solat 5 waktu ni kan, zuhur, asar, maghrib, isyak ni tak wajib. Sunat je, maka dia jatuh kafir walaupun dia semayang. Okey, tu masalah. Okey, ni memang benda ni disebutkan dalam kitab Bughiyatul Tullab, bahawasanya siapa yang beriktikad bahawasanya solat itu tak wajib, kafir. Ya, solat 5 waktu, fardu 5 waktu ni tak wajib, maka hukum dia kafir. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Dan janganlah dia beriktikad salah satu daripada fardu-fardu semayang ni, fardu solat yang 17 yang akan disebutkan nanti, ialah sunat. Tak boleh. Dia sama macam masalah wuduk itu. Okey, dia sama macam masalah wuduk. Kan dalam masalah wuduk kita dah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita anggap salah satu daripada rukun wuduk itu sunat, yang 6 tu, maka kita punya kita punya wuduk kita tak sah. Sama juga macam solat, kalau kita anggap contoh Fatihah ni sunat je, tak wajib pun. Selawat kepada Nabi dan tahiyat akhir tu sunat saja. Okey, maka ketika itu solat kita tak sah walaupun kita baca. Tu point dia. Okey.
Kemudian wajtinabul mubtilat, menjauhkan diri kita daripada menjauhkan diri ataupun meninggalkan perkara yang membatalkan, mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. So perkara-perkara yang membatalkan solat nanti dia akan sebut belakang. Kan dia ada sebut asalnya. Perkara yang membatalkan solat. Saya tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat, takbir, syarat, tasyahud, waktu solat, asbab sujudus sahwi, sunnah ab'ad. Dia perkara yang membatalkan solat. Jauh tu tuan-tuan. Muka surat 104. Oh, 100 muka surat lagi. Boleh lah. Okey. Muka surat 104 nanti dia akan sebut perkara yang membatalkan solat. Jauh sikit lah. Cuma di bawah ni dia akan terangkan tentang, tadi dia ada sebut tentang hadas. So dia akan ceritalah tentang hadas. Al-ahdath al-isnan. Hadas ni ada dua. Asghar wa akbar. Hadas kecil, ada besar. Fal-asgharu ma awjabal wudu'a wal akbaru ma awjabal ghusla. Okey, jadi hadas kecil ialah apa yang mewajibkan kita berwuduk, hadas besar apa yang mewajibkan kita mandi. Khalas. Jadi kita tahu yang mewajibkan kita wuduk ada 4 benda. Perkara yang membatalkan wuduk itulah. So itu kena wuduk sahaja. Adapun hadas besar yang 6 perkara itulah, 5 lah. 5. Dia tak kira lah yang ke-6 tu kan mati kan. Orang mati. Jadi mati tak payah cerita lah bab solat ni. Yang 5 tu. Okey, 5 maksudnya sama ada dia haid, nifas ataupun dia berjunub kan, keluar air mani dan sebagainya. Maka yang tu mewajibkan dia mandi wajib. Selesai. Kemudian al-auratu. Tadi dia kata satrul aurah, menutup aurat. Jadi aurat ni ada berapa? Ada 4 jenis. Pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati fi shalah. Pertama, aurat lelaki secara mutlak. Maksud mutlak ni apa? Aurat di dalam solat dan juga di luar solat. Maksudnya di hadapan orang. Di sini dia ada nota kaki panjang ni. Okey. Bagus nota kaki dia tu kita akan baca. Okey, kita akan baca. Saya akan bacalah. Tapi saya baca dulu matan ni Saya baca dulu matan ni bagi habis dulu. Sebab saya baca yang bahasa Arab tu, saya tak baca yang bahasa Melayu. So ikut perempuan lah, tuan-tuan perempuan nak baca yang mana satu kan. Saya baca bahasa Arab ni, saya terjemah sendirilah. Mungkin nampak saya punya bacaan tu macam tak kena dengan terjemahan kan, sebab saya tak baca terjemahan tu lah. Saya baca tulis bahasa Arab ni. Jadi adalah beza-beza sikit kan, tu tak apa. Asalkan perempuan faham. Jadi dia kata aurat ni ada 4. Pertama, aurat lelaki secara mutlak, maksudnya dalam solat dan luar solat. Dan juga amah, hamba perempuan di dalam solat. Ma baina surah wa rukbah, apa yang berada di antara pusat dan lutut. Jadi kalau dia tutup antara pusat dan lutut saja dan solat dia sah untuk lelaki dan juga hamba perempuan. Okey, hamba perempuan orang perempuan biasa tak boleh. Orang perempuan biasa aurat dia lain. Wal auratul hurrah, ni baru aurat perempuan biasa. Apa dia? Fi shalah, perempuan yang merdeka di dalam solat, dia punya aurat dia jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan juga tapak tangan. Okey, muka dan tapak tangan. Selesai. Adapun aurat dia di hadapan orang lelaki ajnabi. Okey, maka apa dia? Wa auratul hurrah wal amah indal ajanib jami'ul badan. Adapun aurat perempuan merdeka dan juga hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi, maksudnya lelaki yang dia boleh kahwin. Okey, apa dia? Jami'ul badan, seluruh tubuh badan dia. Termasuk muka dan tangan sebenarnya. Tetapi kita ni pakai pendapat Imam Baijuri, salah seorang Syekhul Azhar. Dia kata zaman sekarang ni zaman fasad dan sebagainya, dan dah jadi umum balwa. Maka aurat perempuan zaman sekarang ni dia pegang dengan apa, dan ini pun pendapat mazhab lain sebenarnya, iaitulah aurat perempuan ialah sama macam aurat dalam solat, iaitulah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kaki termasuk aurat. Seluruh kaki. Wa inda maharimihima, dan di sisi mahram keduanya, wan nisa, dan di sisi orang perempuan aurat dia apa? Ma baina surah wa rukbah. Jadi hamba perempuan dan wanita merdeka aurat dia di hadapan mahram, maksudnya orang yang diharam kahwin, anak dia
kan, bapa dia, kan, adik-beradik dia, okey, dan semua orang lah yang diharam kahwin muabbad secara kekal. Okey, kalau haram kahwin secara tak kekal tu cerita dia sama je macam ajnabi kan. Tapi ini haram secara kekal, maka aurat dia apa? Dan juga di hadapan perempuan lain, aurat dia ialah antara pusat dan lutut, sama macam lelaki yang tadi. Okey. So itu. Bagaimana aurat wanita di bahagian dagu? Ya, kita kata aurat lah. Kita kata aurat. Asal mazhab kita kata aurat. Okey. Tapi kita kata bila masalah tu dah jadi masalah sama juga macam masalah apa? Masalah muka tadi tu kan. Jadi ulama kita berpegang dengan pendapat, adalah fatwa daripada Syekh Ismail Lusman Zain yang mengatakan benda tu dimaafkan sebab susah. Kan, benda tu susah nak tutup. Tapi sebaiknya tutup lah. Sebaiknya tutup. Okey. Keluar daripada khilaf lah. Keluar daripada khilaf tu lebih selamat. Tapi adalah fatwa seperti mana yang difatwakan oleh Syekh Ismail Usman Zain. Cuma dia sebut tu dalam solat. Jadi ada orang kata benda tu di luar solat pun sama. Ada orang kata tak, hanya dalam solat sahaja dimaafkan. Sebab bila solat kan kadang-kadang tertarik kan, terlekung tu. Okey, so bila terlekung tu tertarik, maka bawah ni kan aurat lah. Tu bawah dagu tu. Okey. So dagu, betul-betul dagu ni tak aurat sebab dia masih kira muka. Kan kita dah sebut kan masalah wuduk hari tu. Muka sampai yang tulang ni, tapi bawah ni yang lembut ni, lembut ni kira aurat. Okey, yang lembut ni. So itu masalah dia lah. Itu masalah yang sebenarnya masalah. Sebab tu saya tengok ada sekarang ni ada tudung yang bagus. Dia buat apa ni, macam ada sebagai orang dia tambah letak kain kat bawah ni. Tu pun bagus. Tapi sekarang ada dah dia macam memang tudung tu sendiri dia ada kain tambahan kan supaya boleh tutup sampai sini. So tu bagus lah. Okey, itu terbaik. Okey. Saya baca dulu dia punya nota kaki muka surat 59 sebelum kita habis. Dia nak terangkan pertama, aurat lelaki secara mutlak. Tu mutlak, secara mutlak bermaksud sama ada ketika seorang lelaki sedang mendirikan solat atau ketika berada di luar solat di hadapan lelaki lain atau di hadapan wanita yang bukan ajnabi. Adapun aurat lelaki pada pandangan mata wanita ajnabi, maka wanita tersebut diharamkan melihat seluruh tubuh lelaki yang ajnabi, termasuk muka lelaki tersebut, kedua tapak tangannya dan rambutnya, sekalipun pandangan wanita tersebut adalah tanpa syahwat. Yang ni yang saya sebut tadi. Jadi dia kata sebenarnya aurat ni ada 3. Tadi saya sebut 2 kan. Sebenarnya asalkan saya sebut 3. Jadi dia ada 3 aurat. Pertama, aurat yang wajib ditutup ketika dalam solat. Yang kedua, aurat yang wajib ditutup di luar solat. Yang ketiga, aurat yang kita tak boleh tengok orang. Aurat yang haram dilihat. Haram maksudnya orang tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok orang punya aurat tu. Okay. So dari sudut menutup, lelaki dia wajib tutup pusat dan lutut. Ini muktamad mazhab. Ini yang masyhur lah, yang masyhur dan muktamad, yang qaul muktamad. Tetapi ada qaul yang lebih kuat dalam mazhab. Sebenarnya orang lelaki pun kena tutup sama macam orang perempuan je, seluruh tubuh badan enggak. Kan ada, kecuali kepala lah dia tak payah pakai tudung lah kan. Dia tak wajib lah tutup, pakai niqab pun tak payah. Okey, tapi badan semua kena pakai macam orang perempuan kan, seluruh tubuh badan. Okey, ada pendapat tu, ada. Kalau nak tengok ni dalam kitab Syarah Safinatun Najah, Misbahud Dujah, Syarah Safinatun Najah, Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Ustaz Muhadir ada buat apa? Conclusion masalah aurat lelaki dan perempuan ni. Tengok dalam tu, bagus. Okey, tengok bab tu bagus. Okey. Kemudian dia kata, jadi itu kedua, yang wajib tutup di luar solat. Jadi yang ketiga ialah yang tak boleh dilihat. Jadi yang wajib ditutup dalam solat dia ialah aurat yang wajib ditutup. Adapun di luar solat, aurat yang tidak boleh dilihat. Jadi dalam solat, sebab tu kita kata yang wajib ditutup ni apa? Warna kulit. Sebab itu masalah orang yang solat pakai tight, orang yang solat pakai legging kan, perempuan solat pakai legging, boleh tak? Sah tak solat dia? Kita kata sah selagi tak nampak warna kulit. Tetapi pakai legging tu, solat kat surau pula, hukum dia haram. Kan? Hukum dia haram. Sebab apa? Menampakkan bentuk, mana boleh. Tetapi solat sah, ya solat sah. Sebab dalam masalah solat kita wajib tutup warna kulit. Tapi masalah aurat di luar solat tak boleh nampak bentuk tu. Itu point dia.
Okay, so kena bezakan aurat ni. Sebab orang ingat, sebab pakai tu haram jadi solat dia tak sah. Tak betul. Okay. Baik. Kedua, tapak tangannya dan rambutnya sekalipun pandangan wanita tersebut adalah tanpa syahwat dan juga tidak membawanya kepada fitnah, iaitu berdua-duaan dengan lelaki tersebut yang akan menyebabkan berlaku persetubuhan atau muqaddimahnya. Adapun aurat lelaki sewaktu dia berseorangan, wajib dia menutup kedua-dua kemaluannya melainkan sekiranya ada keperluan. Dia juga dimakruhkan memandang kemaluannya melainkan sekiranya ada keperluan. Okey. Berdasarkan pandangan yang kuat, seorang lelaki juga diharamkan melihat keseluruhan tubuh lelaki amrat, iaitu lelaki yang masih muda yang belum lagi tumbuh janggutnya, sekalipun pandangan tersebut tanpa syahwat. Dan sekalipun lelaki yang melihat tersebut tidak akan berdua-duaan dengan lelaki amrat tersebut untuk tujuan yang tidak bermoral. Pengharaman ini sekiranya lelaki amrat tersebut adalah lelaki yang kacak, yang bagus tubuh badannya. Okey. Ni panjang lagi lah. Okey. Jadi cukuplah sekadar tu. Saya jawab dulu soalan Umi ni. Aurat wanita Islam di hadapan wanita bukan Islam sama seperti di hadapan lelaki ajnabi, Ustaz? Tak. Aurat dia di hadapan perempuan non-Muslim ialah aurat dia ketika mana pakaian dia ketika mana dia bekerja di dapur. Jadi apa yang dipakai di dapur, maksudnya baju, seluar, itu je. Dia bukan pusat dan lutut lah. Pusat dan lutut ni untuk perempuan Islam. Okey, jadi selain daripada tu dia boleh buka tudung, dia tak perlu pakai tudung. Dia bukan sama macam lelaki ajnabi, tak. Dia ialah pakaian yang dipakai ketika dia bekerja. Jadi apa yang dipakai ketika dia bekerja, ketika masak kat rumah, kat dapur, apa yang dipakai? Itulah yang dipakai di hadapan perempuan yang non-Muslim. Wallahu ta'ala alam. Jadi cukup sekadar tu. InsyaAllah kita sambung pada malam esok. Saya tengok tak ada soalan dah. Jadi cukuplah sekadar tu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.